Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita telah sampai ke muka surat 11. Nota Sahih Muslim, dan hadis itu belum lagi dibincang, ya. Muka surat 11, ya, hadis yang kelima. An Anas bin Malik qala nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. Maksudnya, Anas bin Malik meriwayatkan, katanya kami pernah dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Kerana itu kami mengharapkan kedatangan seorang badui yang bijaksana yang hendak bertanya kepada beliau, sehingga kami dapat mendengarkannya. Lantas pada suatu ketika datang seorang lelaki badui. Dia bertanya, wahai Muhammad, utusan anda telah datang kepada kami. Dia mengatakan kepada kami bahawa anda utusan Allah. Jawab Nabi SAW, ya benar. Tanya orang itu, siapakah yang menjadikan langit? Jawab Nabi SAW, Allah. Dia bertanya pula, siapa yang menjadikan bumi? Jawab Nabi SAW, Allah. Tanyanya lagi, siapakah yang memancapkan gunung-gunung ini?
dan menjadikan segala isinya? Jawab Nabi SAW, Allah. Ujar orang itu, demi yang menjadikan langit dan bumi dan yang memancapkan gunung-gunung ini, sungguhkah Allah yang mengutuskan anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda mengatakan kami wajib bersembahyang 5 kali sehari semalam. Jawab Nabi SAW, ya benar. Ujar orang itu, demi yang telah mengutus anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda mengatakan bahawa kami wajib membayar zakat harta kami. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu, demi yang telah mengutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Yakni begitu. Jawab Nabi SAW, ya benar. Ujar orang itu pula, utusan anda mengatakan bahawa kami wajib puasa sebulan Ramadan setiap tahun. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu, demi yang mengutuskan anda, sungguhkah Allah yang memerintahkan kepada anda? Yakni begitu. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata orang itu pula, utusan anda juga mengatakan bahawa kami wajib haji, jadi pergi ke Baitullah apabila kami sanggup melaksanakannya. Jawab Nabi SAW, ya benar. Kata Anas, sesudah itu orang itu pun berlalu sambil berkata, demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi semuanya. Maka bersabda Nabi SAW, jika apa yang dikatakannya itu benar-benar ditepatinya, nescaya dia masuk surga. Kita baca sedikit lagi, habiskan. Bab bayani iman alladhi yudkhalu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannah. Bab keempat menerangkan tentang iman yang menjadi sebab masuk syurga, dan bahawa sesiapa yang memegangi apa yang diperintahkan kepadanya maka akan masuk surga, maka dia akan masuk surga. An Abi Ayyub anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar fa akhadha bi khitab naqatihi aw bi zimamha thumma qala ya Rasulullah aw ya Muhammad akhbirni bima yuqarribuni min al-jannah wa ma yuba'iduni min an-nar. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. Abu Ayyub meriwayatkan bahawa seorang Badui, seorang penduduk dusun, menawarkan kepada, ini silap bukan menawar, sepatutnya arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menghalang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia
sekat Nabi SAW di tengah jalan. Baiki ya, silakan. Memang ada juga aradah dengan makna begitu. Di sini dengan makna menyekat. Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu dia memegang tali kekang ataupun kendali lah, kendali ya, unta beliau. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang dapat mendekatkanku ke syurga." Dan menjauhkanku dari neraka. Kata Abu Ayyub, karena itu Nabi SAW berhenti, atau Nabi SAW diam. Bila dia tanya begitu, Nabi SAW diam sekejap. Kemudian beliau memandang kepada para sahabatnya dan berkata, sesungguhnya dia telah diberi taufik. Boleh juga kita terjemahkan dengan sesungguhnya dia seorang yang berjaya. Gitu. Dia seorang yang berjaya. Au laqad hudiya. Laqad hudiya ataupun pada ini syak perawi Nabi SAW sama ada kata begitu atau kata laqad hudiya. Sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk. Dia telah terpimpin. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang itu, apa kata anda? Tanya apa tadi? Itulah, dia minta ulang semua. Orang itu pun mengulangi pertanyaannya, permintaannya atau pertanyaannya. Maka Nabi SAW bersabda, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat, dan hubungkanlah rahim, yakni silaturrahim. Maksudnya kamu berbuat baiklah kepada ahli keluarga dan sanak saudara. Nah, sekarang lepaskanlah untaku. Jadi dia sekatkan tadi. Sudah, lepaskanlah untaku. Nabi kata, dia nak berjalan, nak terus pergi. Itulah dua hadis yang telah kita baca tadi. Hadis yang kelima itu sebenarnya masih lagi di bawah tajuk sebelumnya, iaitu muka surah 9, bab bayan salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Di bawah itu Imam Muslim mengemukakan dua hadis. Yang pertamanya ialah hadis Talhah bin Ubaidillah yang kita telah bincangkan sebelum ini. Orang itu juga tanya, kalau kita perhatikan, lebih kurang sama pertanyaan dia. Cuma dalam riwayat yang kita baca tadi adalah tambahan. Dia tanya dulu siapa yang menjadikan langit, siapa yang menjadikan bumi, apa semua tu. Tapi dari segi jawapan dia yang akhir itu, yaitu saya tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun, itu lebih kurang sama.
lebih kurang sama. Kalau kita perhati kepada kandungan keseluruhannya, nampak juga perbezaan. Jadi daripada situlah ulama-ulama mengatakan ini peristiwa yang berlainan, cerita lain, orang lain. Yang sebelum ini, riwayat Talha itu cerita satu orang yang tanya tentang kewajipan Islam, apa yang perlu dia buat dalam Islam. Nabi SAW kata sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Sama juga dengan riwayat yang tadi, yang kelima ni. Tapi orang dalam riwayat yang keempat, dia tanya, adakah apa-apa lagi yang wajib atas saya berupa sembahyang itu selain itu? Nabi SAW kata, tak ada, kecuali kalau kamu buat sebagai sunat. Adalah lagi sembahyang itu, sembahyang sunat. Di sini tak ada disebut, tak ada disebut begitu. Jadi secara keseluruhannya, walaupun ada beberapa tempat nak nampak bersamaan, pada hakikatnya ini adalah dua peristiwa yang berlainan, cerita orang yang berbeza, bukan orang yang sama. Begitulah kalau kita perhatikan riwayat yang keempat dan yang kelima, secara perbandingan. Baiklah, riwayat yang keempat itu kita telah bincangkan sebelum ini. Yang kita perlu bincangkan hari ini ialah riwayat yang kelima, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebelum ini saya sebenarnya telah sebut dah, telah cerita dah pandangan saya berhubung dengan Anas bin Malik ni ketika dalam kuliah Mishkat. Dan kalau nak tengok komen saya, ada nota di situ dalam Mishkat. Mungkin ada sebahagian daripada kita hari ini belum lagi dengar, jadi saya rasa elok saya sebut sekali lagi. Pada umumnya masyarakat kita menerima apa yang tersebut di dalam kitab-kitab. Banyaklah kitab-kitab memang ada tersebut. Tapi kita sekarang ni, bila kita nak belajar hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mana kita nak yang paling tepat lah, paling sahih. Begitu maksudnya. Bukan sekadar nak tahu hadis begitu saja, bukan sekadar nak tahu cerita saja, tidak. Tetapi nak tahu mana yang sahih, mana yang paling tepat. Dan mesti ada hujah-hujah dan dalil-dalilnya. Biasanya, umumnya dikatakan Anas ini, bila Rasulullah SAW pergi ke Madinah, dia orang Ansar. Bila Rasulullah SAW pergi ke Madinah, maknya dan ayahnya, maknya Ummu Sulaim, ayahnya pergi bawa dia, tawarkan kepada Rasulullah SAW untuk anak dia ni menjadi khadam kepada Nabi SAW. Itu tak ada khilaf, semua terima. Cuma disebut-sebut bahawa umurnya pada ketika itu 10 tahun. Dalam komen saya, dalam nota Mishkat itu, saya telah sebut di situ bahawa tidak sebenarnya. Bukan umurnya ketika itu 10 tahun. Paling tidak umurnya ketika itu sudah 14 tahun, bukan 10 tahun. Tidak tepat. Kalau kata 10 tahun tidak tepat. Orang yang sebut dia sebut begitu. Adalah setengah-setengah riwayat yang sebut begitu, tapi kita perlu tengok riwayat-riwayat yang lain juga. Begitu caranya apabila kita berinteraksi dengan hadis. Tak boleh kita tengok satu kita buat kesimpulan terus, tak boleh begitu. Kita tengok yang lain-lain juga. Sebabnya tahun yang pertama, kalau kita kata 10 tahun, tahun yang kedua bermakna baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Tahun yang kedua tu kan berlaku perang Badar. Tahun yang ketiga berlaku perang Uhud. Ini semua ni dua perang ni Anas ikut serta.
Sedangkan berapa ramai sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, termasuk Ibnu Umar dan lain-lain lagi, tidak dibenarkan ikut serta dalam peperangan itu kerana umur mereka belum cukup 15 tahun. Cuba kita fikir. Kalau Anas ni umur baru 10 tahun, macam mana dia boleh ikut serta dalam perang Badar? Perang Badar tu dia ikut tak? Perang Uhud tahun yang ke-3, bermakna baru umur 12 tahun. Dia ikut juga. Di situ masalah. Kebenaran Rasulullah SAW untuk dia ikut serta dalam peperangan itu menunjukkan umur dia bukan 10 tahun. Ketika dia mula-mula menjadi khadam Nabi SAW itu, tahun yang pertama tu hijrah, umur dia bukan 10 tahun tapi 14 tahun. Dan kalau kita fikir pun, dari segi logik pun, umur 10 tahun ni kecil sangat. Nak berkhidmat kepada satu orang yang begitu hebat, banyak perkara yang perlu dia faham, perlu dia tahu. Jadi kita rasa kurang sesuai umur 10 tahun. Di samping mengambil kira yang tadilah tak sesuai, dia jadi bercanggah dengan hadis yang lain. Kenapa orang lain tidak dibenarkan? Semata-mata kerana tak cukup umur 1 tahun saja. Ibnu Umar kata dia tidak ikut serta dalam peperangan Uhud kerana umur dia pada ketika itu baru 14 tahun. Dia baru ikut serta dalam peperangan Khandaq. Itu peperangan yang pertama yang disertainya. Kalau kita kata perang Khandaq itu tahun yang keempat, bermakna umur dia 15 tahun, baru benar. Kalau Anas umur 11 tahun, dia dibenarkan, mesti ada diceritakan kenapa dia dikecualikan. Tapi tak ada. Bahkan dia telah ikut serta dalam peperangan Badar. Uhud tu memang dia ikut. Ibnu Umar nak ikut dalam peperangan Uhud tidak dibenarkan kerana tak cukup 15 tahun. Dia dalam perang Badar pun dibenarkan, memang dia masuk. Ini menunjukkan bahawa umur dia pada ketika itu bukan 10 tahun. Penilaian cara begini, inilah kita panggil penilaian hadis secara kritis. Mengaji hadis secara kritis, kita tak terima saja, tengok, buat perbandingan. Kalau bercanggah dengan yang lain, tak boleh terima. Tak boleh terima, kita kena sesuaikan dengan yang itu. Kena sesuaikan dengan yang itu, sebab itu yang dipakai sebagai kaedah umum. Orang-orang lain tidak dibenarkan, macam mana dia dibenarkan? Kalau dibenarkan, mesti ada bukti kenapa dia dikecualikan, sedangkan tidak ada. Jadi jelaslah kerja dia untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Apa khidmatnya? Khidmatnya misalnya nak picit-picit penat, ataupun nak bawa air, nak cari batu untuk beristinja, dan curahkan air ketika nak ambil wudu Nabi SAW. Itulah khidmat yang biasa dilakukan oleh sahabat. Bawa bantal ke, misalnya pergi ke mana-mana, bawa selipar dia. Ketika Nabi SAW berjalan, dia pecah selipar tu, dia bawa. Itulah antara khidmat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Untuk pergi beli apa-apa di pasar, itu khidmat yang dilakukan oleh Anas. Kata Anas, ini riwayat dia di sini, sebab kita baca Mukhtasar Muslim, bukan Muslim, hadis Muslim yang lengkap, bukan hadis Muslim yang lengkap. Ini adalah ringkasan. Sebab sebenarnya dari segi pengajaran yang kita perlu, pengajaran hadis itu, perbincangan tentang sanad, kalau kita mengambil kira semua sekali Sahih Muslim itu, dia panjang sangat, panjang sangat. Dan kadang-kadang seperti kita sedia maklum, Imam Muslim ni kerana perbezaan satu perkataan sahaja, dia boleh bawa sanad yang berbeza untuk menyatakan satu perkara saja yang berbeza. Jadi sanadnya itu banyak. Tujuannya pun memang nak membanyakkan sanad-sanad hadis yang sahih itu. Jadi
ulama-ulama cuba buat kesimpulan, cuba ringkaskan mana yang patinya, yang utamanya daripada hadis-hadis dalam Sahih Muslim itu. Mereka ambil bahagian itu saja. Adapun perbezaan-perbezaan kecil itu tidak disebutkan. Untuk melihat perkara-perkara itu, siapa yang meriwayatkan lafaz ini, siapa yang meriwayatkan lafaz lain yang berbeza daripada yang pertama, itu perlu dirujuk kepada Sahih Muslim yang lengkap. Sebenarnya saya di Kelantan sebenarnya mengajar juga Sahih Muslim ni, hampir nak habis dah, lama juga. Itu memang baca semua sekali Sahih Muslim yang lengkap dengan sanad-sanadnya. Tapi ini kita nak mukhtasar, ringkas, sebab nak dapat terus pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Adapun sanad tu kita sudah jelas secara umumnya, memang boleh dipercayai, boleh diterima, memang kukuh, tidak ada yang dipertikaikan, kecuali adalah satu dua yang insya-Allah kita akan temui nanti. Kata Anas, kami dilarang bertanya Rasulullah SAW tentang sesuatu. Bila sahabat kata kami dilarang, siapa yang melarang? Dia kata kami dilarang bertanya Rasulullah SAW tentang sesuatu. Siapa yang melarang daripada bertanya Rasulullah? Ulama-ulama hadis mengatakan kalau sahabat kata begitu, maka artinya ialah yang melarang itu ialah Rasulullah SAW. Kalau nak kata Allah melarang, macam mana dia nak tahu? Bukan dapat wahyu sahabat. Ataupun Allah melarang dalam Quran, misalnya dalam Quran Allah melarang, tapi tidak itu maksudnya. Secara umumnya bila sahabat kata kami dilarang, maka maksudnya yang melarang itu ialah Rasulullah SAW. Makhluk, ini kira makhluk. Larang tanya Rasulullah SAW tentang sesuatu. Rasulullah SAW pun tidak larang sembarangan, suka-suka hati dia, tidak. Bahkan dia ada kaitan dengan Allah SWT juga. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Ma'idah 101, cuba tengok di bawah tu nota 44. Para sahabat dilarang daripada bertanya Nabi SAW tentang sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu dalam masalah agama. Itu dilarang. Bukan dilarang bertanya segala-galanya, tidak. Tanya perkara yang tak penting, tak perlu, tidak mustahab. Berdasarkan firman Allah SWT. Jadi punca kepada larangan itu daripada Allah SWT juga. Nabi larang mesti daripada Allah SWT. Kalau berkait dengan agama, kalau berkait dengan agama, mesti daripada Allah SWT. Mananya ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika dinyatakan nescaya akan menyusahkan kamu, menyakitimu. Jangan tanya benda-benda macam itu. Jadi sahabat-sahabat ni setengah-setengah tu kerana takut sangat, takut tanya tu memanglah dia faham kalau perlu tu ialah kena tanya. Tapi kadang-kadang kerana ada ayat ini, dia takut tak kena, jadi dia diam sajalah, lebih banyak diam. Maksud ayat ini ialah jangan tanya seperti orang-orang Yahudi dahulu. Orang Yahudi ni perangai dia pelik sikit. Itulah yang diceritakan dalam Quran. Perangai-perangai itu diceritakan bukan saja-saja, bukan dengan maksud nak merendahkan bangsa mereka atau menghina mereka, tidak. Tetapi itu semua adalah sebagai pengajaran supaya tidak dituruti cara itu. Siapapun, bangsa mana pun, kalau ikut perangai macam tu, nescaya akan jadi terkutuk.
walaupun sekian ramai nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan dari kalangan mereka. Apalagi kalau tak ada. Misalnya kita umat Melayu misalnya, berapa orang ada nabi? Tak ada seorang kan? Lagilah Bani Israel itu mengikut ulama-ulamanya, separuh daripada nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Begitupun kalau tak kena gaya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia ni bila dia istimewa sangat, dia lupa diri, lupa daratan. Dia tak sedar, dia jadi macam rasa dia lebih istimewa, bangsanya lebih utama di sisi Allah, mereka lebih dikasihi oleh Allah. Dia jadi begitu pula. Lebih baik kadang-kadang tak ada apa pun keistimewaan. Kadang-kadang dengan ada keistimewaan itu dia timbul macam-macam fikiran-fikiran yang jahat. Jadi maksudnya pernah berlaku di zaman Nabi Musa dahulu, di mana ada berlaku pembunuhan, seorang yang kena bunuh. Jadi tidak diketahui siapa yang membunuh. Nak tahunya bagaimana? Bila tanya kepada Nabi Musa, Allah SWT bagi tahu caranya. Ini semua disebutkan di dalam Quran. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Dan seterusnya. Seterusnya, ini semua dicerita Bani Israel lah. Inilah perangai mereka yang ditegur oleh Allah SWT. Jangan jadi begitu. Jadi Allah perintahkan kepada Musa supaya cerita kepada orang ramai sembelih lembu. Nanti bila sembelih lembu tu, ambil sebahagian anggotanya, ikutlah ekor dia ke kaki dia ke, pukul pada si mati itu, dia akan jadi bercakap cerita. Jadi puak-puak dia ni, dia kata, atattakhiduna huzwa. Macam-macam lah cara dia. Dia bercakap tu dengan Nabi tu macam orang biasa, macam kawan dia. Kadang-kadang dia macam mengejek, kadang-kadang dia mempermain-mainkan. Dia kata, adakah kamu mempermain-mainkan kami? Kenapa mempermain-main? Dan Nabi suruh ikutlah. Lepas tu dah suruh, lembu tu lembu macam mana? Warna dia, ditanya pula. Cerita gini-gini, dia tanya lagi. Padahal asalnya bila suruh lembu, lembu mana saja pun jadi. Sebab itu perintah daripada Allah SWT. Bukan syaratnya dia tu tidak digunakan untuk pertanian, warnanya kuning, kekuningan, bersih warna. Bukan, itu semua tidak syarat. Tapi dengan sebab dia tanya tu, dia sebut. Makin susah nak cari. Sehingga susah sangat nak cari lembu seperti yang digambarkan oleh Nabi Musa. Pada asalnya tidak perlu mereka bersusah-susah sampai begitu. Tapi dengan sebab tanya tu jadi susah. Disebut gini. Fadhaba'uha wa ma kadu yaf'alu. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Akhirnya sembelih juga. Tapi setelah susahlah, hampir mereka tak terbuat. Nak cari seperti lembu seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa, itu perbuatan sia-sia. Jangan jadi begitulah. Ini pengajarannya. Jadi sahabat-sahabat ni kadang-kadang takut tersalah. Jadi nak tanya ni pun biar kena lah, biar kena cara. Jangan jadi buang masa, jangan sia-sia, jangan ulang yang sama, ataupun terlalu remeh sangat. Tengok, bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Kalau kelas tu sudah tinggi, kita tanya yang rendah-rendah sangat. Kalau kelas tu rendah, kita tanya yang tinggi-tinggi sangat. Itu semua perlu diambil kira. Takut-takut membosankan yang ditanya, dan membosankan yang mendengar, yang lain-lain. Jadi ini semua adab dalam belajar, dalam bertanya. Itulah maksudnya. Jadi sahabat-sahabat ni, oleh kerana dia sudah terdidik begitu, dia cermat begitu. Tidak mudah-mudah nak tanya. Ini tanya, ayah saya siapa misalnya? Mak saya siapa? Tanya benda-benda macam tu. Sekali kita dengar, macam adalah pernah berlaku peristiwa macam ni juga. Sahabat tu dia tanya begitu.
Bagi kita, apa perlunya tanya ayah saya siapa? Tak perlu, takkan dia tak tahu. Tapi kepada orang-orang yang hidup dalam masyarakat tu, dia perlu. Dia merasa perlu. Sebab itu walaupun dilarang, ada yang sahabat yang tanya begitu. Ada yang tanya begitu. Jadi Nabi SAW cerita, sebab orang ramai tak terima dia ni sebagai ayah dia. Dikatakan mak dia berzina, sebenarnya dia tu anak haram. Macam-macam lah. Jadi dia nak bersihkan nama dia, nak tahu perkara yang sebenar, dia tanya. Bagi dia perlu. Kalau macam tu ada kadang-kadang perlu, lain lah. Ni tak perlu, memang semua maklum. Kita sendiri pun maklum dah. Kita tanya juga. Kita tanya juga. Ayah kita memang kita sudah tahu. Tak ada orang pertikam, kita tanya juga. Jadi macam mempermain-mainkan Rasulullah SAW itu tidak sesuai. Mempermain-mainkan guru itu tidak sesuai. Jangan tanya yang macam itu. Tanya, hari ini saya pakai kasut warna apa? Tak perlu tanya macam tu. Jadi macam orang kafir pula. Tanya. Padahal kita orang Islam. Macam orang kafir pula. Kalau tak betul, kita akan mendustakan dia. Apakah Nabi itu kerja dia datangnya untuk cerita benda-benda macam tu? Ini maksudnya buang masa. Jangan buang masa. Jadi bila begitu kata Anas, kami suka sangatlah kalau ada orang luar datang, dia tanya. Terutamanya penduduk-penduduk dusun, penduduk-penduduk luar bandar, orang-orang hulu. Bila dia datang, dia tanya. Dan kami dengar saja. Tapi dia sebut di sini, penduduk hulu ataupun orang-orang dusun yang bijaksana. Kalau tidak bijaksana tak mahu juga. Dia tanya bukan-bukan. Ni yang bijaksana. Dia mengharapkan sangat kalau ada yang datang macam tu, tanya, dia nanti dengar. Dia nanti dengar. Jadi untuk kita beramal, untuk kita ikut sesuatu ni tidak semesti kita tanya sendiri. Orang lain tanya, kemudian kita dapat pengajaran itu dengan meyakinkan. Boleh ikut tak? Tak mesti kita sendiri tanya. Jawapan itu bukan untuk orang itu saja, untuk semua. Jadi tidak perlu semua bertanya. Seorang saja sudah cukup. Jadi itulah yang dia nak. Tiba-tiba pada satu kali itu ada seorang lelaki, penduduk dusun datang. Dia kata, wahai Muhammad. Ini memang yang dikehendaki oleh sahabat-sahabat yang bijak macam ni. Wahai Muhammad, bila dia tanya begini, ini menunjukkan dia ni bukan Islam lagi. Sebab kalau dia Islam, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, begitu. Bila dia tanya, wahai Muhammad, sebab orang Islam diajarkan beradab dengan Rasulullah. Macam kita sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab. Di zaman Rasulullah pun dia tanya, wahai Rasulullah. Dan dalam Quran ada sebut, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Rasul itu seperti kamu panggil sama kamu. Panggil nama dia ke, ataupun panggil apalagi dengan kita kita guna panggilan-panggilan yang merupakan yang membayangkan, ejekan, ataupun nama-nama yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan itu, tak boleh kan? Jadi dia kena panggil wahai Rasulullah. Ini kira-kiranya bila dia kata ya Muhammad, ini dia tidak Islam lagi. Kalau orang Islam, dia tak akan kata begitu. Sebab apa? Dia sudah dapat pengajaran daripada Allah SWT. Inilah yang saya sebutkan di bawah tu, nota 47 ayat tadi. Ataupun mungkin juga kalau hendak dikatakan dia sudah Islam, tapi itu dia tak berapa kuat lah. Tak berapa kuat. Mengikut Imam Bukhari apa semua, dia kata ini orang ini tidak Islam. Tapi kalau kita andaikan seperti kata setengah-setengah ulama, ni orang ini sudah Islam. Jadi kenapa dia panggil begini? Kira-kiranya satu, dia tidak tahu. Sebab dia orang dusun. Walaupun dia Islam, jadi banyak lagi pengetahuan Islam yang dia tak tahu. Satu. Yang kedua, menjadi kebiasaan orang dusun, orang kampung, orang ulu,
Macam kita sekarang ni pun begitu juga. Kalau orang Padang dia bercakap tu slow, macam nak berbisik begitu. Tapi kalau orang kampung tu, kalau yang kampung yang darat sangat tu, cakap memang kuat, suara kuat. Duduk dekat pun derah juga cakap. Itu kebiasaan orang kampung. Sebab itulah ada hadis disebut membada jafah. Orang yang duduk di hulu ni kasar sifat. Kasar sifat. Memang kalau kita perhati sekarang ni pun dalam keadaan berapa lama dah, 1000 tahun lebih dah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi macam memang berbeza antara orang bandar dengan orang kampung. Kalau kampung tu kalau pedalaman, itu lagi lah. Baik dari segi bahasanya, dari segi adat percakapannya, perlahan ataupun kuatnya suara yang digunakan itu berbeza. Cara makannya, cara apanya, semuanya berbeza. Boleh jadi dia Islam dah, tapi dia biasa dengan adat dia, kebiasaan dia, lumrah yang berlaku di kalangan dia. Jadi dia guna begitu. Ini kasar lah. Yang kedua, yang ketiganya, mungkin pada ketika itu ayat tadi yang melarang memanggil Rasul seperti orang lain-lain belum turun lagi. Boleh jadi juga. Ada kemungkinan semua. Tetapi lebih baik kita mengatakan sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama bahawa orang ini dia tidak Islam pada ketika itu. Dia kata, utusanmu, wakil kamu datang kepada kami, faza'ama lana. Dia dalam hadis ni dia guna za'ama. Za'ama ni kadang-kadang dia memberi makna mendakwa, dia menyangka, jadi makna tak pastilah, tak yakin. Tapi di sini bukan begitu. Dia mengatakan, dia cakap. Itu maksudnya za'ama di sini. Dia kata, dia cakap bahawa Allah telah mengutus engkau. Maknanya Nabi SAW ni bukan dia pergi semua tempat nak mengajar. Dia pun tak ada masa banyak. Ada kalanya dia hantar wakil-wakil dia pergi berdakwah. Jadi bila pergi berdakwah, orang-orang tempatan tu tanyalah, apa ajaran kamu? Kamu ni bawa agama apa? Siapa pemimpin kamu? Bila tanya-tanya tu, daripada situlah dia tahu. Dia pergi sendiri nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat tahu daripada wakil Nabi, dia nak pergi sendiri berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya sendiri. Inilah yang ditanya ni. Wahai Muhammad, utusanmu atau wakilmu datang kepada kami. Dia kata, engkau mengatakan atau engkau mendakwa bahawa Allah telah mengutusmu. Ini kalau kita kata dia ni tidak Islam, bolehlah kita terjemah engkau mendakwa Allah telah mengutuskan engkau. Nabi SAW jawab, betul lah, betul, betul. Dia tanya lagi, siapa yang menjadikan langit? Nabi SAW jawab, Allah. Dia tanya lagi, siapa yang menjadikan bumi? Nabi SAW jawab, Allah. Siapa yang memancapkan atau menegakkan gunung-gunung itu dan segala apa yang ada di dalamnya? Siapa? Nabi SAW jawab, Allah. Maka dia pun bersumpah, demi Tuhan yang menjadikan langit, menjadikan bumi, dan menegakkan, memancangkan atau memancapkan, boleh semula, bukit-bukit, gunung-gunung ini. Adakah Allah itu telah mengutus engkau, telah menjadikan engkau sebagai Rasulnya? Nabi SAW jawab, ya. Jadi dia mengaku, dia mengaku. Nabi SAW mengaku. Tapi dia tanya yang itu dulu sebagai mukaddimahnya, untuk menguatkan. Jadi ini Tuhan semesta alam lah kira-kiranya. Jadi adakah Tuhan semesta alam ni telah memutuskan engkau sebagai Rasul? Nabi SAW jawab, ya, betul lah.
Maknanya wakil dia cakap tu, bawa tu, semua betul. Ini menunjukkan sahabat Nabi SAW ni, bila dia bekerja agama, dia menyampaikan agama, dia menyampaikan betul-betul seperti yang Rasulullah SAW ajar. Mereka tidak topuk tamu, tidak ubah suai, tidak. Dia cerita tu tepat. Sebab itu bila orang pergi tanya dia sendiri, dia jawab, ya, betul, betul. Orang itu kata, wakil kamu atau utusan kamu mengatakan kami kena bersembahyang 5 kali sehari semalam. Nabi SAW kata, betul? Betul? Ya, betul itu dia kata. Kata orang itu, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, adakah Allah suruh kamu buat begitu atau ajarkan begitu? Maka dia tanya betul-betul lah. Rapat lah dia tanya, habis sampai ke kemuncaknya dia tanya. Nabi kata, ya, Tuhan lah yang suruh sembahyang 5 waktu ni. Siapa suruh? Allah lah suruh. Dan setelah kamu ni utusan dia, okey, tak apa. Jadi Allah yang mengutuskan kamu tu ke, suruh kamu sampaikan ini, cerita bahawa benda ni sembahyang 5 waktu ni wajib dalam sehari semalam. Nabi SAW kata, ya. Bukan pandai-pandai aku saja buat reka sembahyang 5 waktu ni, tidak. Bukan maknanya begitu. Tapi ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusanmu mengatakan bahawa kami kena bayar zakat harta kami. Nabi SAW kata, ya, betul. Dia pun tanya, dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, yakni yang telah menjadikan engkau sebagai Rasul, Allahu amaraka bihada, adakah Allah yang suruh kamu kata begini, sampaikan begini? Nabi SAW kata, ya. Jadi zakat ini pun bukan Nabi SAW sendiri, dari pihak diri dia saja, bukan. Untuk politika, maksud politika, untuk masyarakat, dia ni ahli masyarakat, ahli politik, dia fikir ini baik untuk masyarakat, bukan. Ini sebagai seorang Nabi yang cakap. Sebab itu dia berbeza, dia bukan cukai. Zakat tu bukan cukai. Bila seseorang tu bayar zakat, boleh lagi dia dikenakan cukai. Cukai tu lain. Ini zakat ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cukai bukan daripada Allah, pemerintah fikir sesuai, ini patut buat gini, itu pun kita kena taat juga. Dan memang baik juga dalam masyarakat. Tapi cerita bagi zakat dan harta ni, adakah semata-mata untuk kebaikan masyarakat? Jadi masyarakat jadi tolong-menolong? Nabi SAW berfikir, idea dia lah dia buat, dia kata. Adakah semata-mata begitu? Tidak. Ini masalah ibadat. Walaupun dalam bentuk bagi zakat, tapi sebenarnya ibadat. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata lagi, utusanmu atau rasulmu. Rasul di sini bukan makna bukan itu rasul, tidak. Ini rasul dari segi bahasa. Dari segi bahasa maknanya utusan atau wakil. Wakil kamu kata kami kena berpuasa bulan Ramadan setiap tahun. Sepanjang bulan Ramadan tu kena puasa. Nabi SAW kata betul. Dia pun kata seperti tadi, setiap satu daripadanya dia tanya macam itulah dengan bersumpah, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau sebagai Rasul, adakah Allah menyuruh kamu, memerintahkan kamu menyampaikan ajaran ini? Dia kata, ya, betul lah. Kemudian dia kata lagi, Rasul kamu, yakni utusan kamu, wakil kamu, kata kami kena mengerjakan haji, pergi ke Baitullah. Untuk mengerjakan haji
kepada sesiapa yang mampu ataupun ada kesanggupan untuk pergi ke sana. Nabi SAW kata, ya, betul lah. Jadi semua ni menunjukkan bahawa rukun Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam ajaran Islam yang utama, dan puncanya ialah daripada Allah. Sebab setiap satu yang disebutkan itu dia tanya, adakah Allah yang suruh begitu? Ya, bukan daripada pihak Nabi sahaja, tapi daripada Allah. Sebab itulah perkara yang disebutkan ini memang utama. Dan seperti yang kita maklum, dia jadi rukun Islam. Cuma dalam riwayat ni tak ada sebut. Dia tanya, macam mana nak jadi Islam? Tak ada. Dia tu kata, kemudian orang itu berpaling pergi sampai dia kata, demi Tuhan yang memutuskan engkau dengan sebenar, saya tidak akan menambahkan apa yang kamu sebut itu dan tidak akan menguranginya. Ini maknanya dia nak ikut itu. Adakah dia sudah Islam? Dia sudah memeluk agama Islam ke? Bolehkah seseorang itu tanpa Islam, tanpa dia memeluk agama Islam terlebih dahulu, buat semua ini, dan bila dia buat, Nabi SAW kata masuk syurga? Bolehkah begitu? Itu sebab setengah-setengah ulama kata dia sudah Islam dah sebenarnya. Cuma dia nak kepastian daripada Rasulullah SAW. Dia sudah Islam dah. Dia nak kepastian daripada Rasulullah SAW sahaja dia begini. Dengan sebab itu Nabi SAW tak sebut pun tentang mengucap terlebih dahulu, padahal ia adalah rukun Islam. Yang disebut ini semua rukun Islam, sebab dia tu sudah Islam. Tapi ada yang mengatakan tidak jelas. Kalau seseorang tu kata begini, kira-kiranya adalah tu ceritanya dia mengucap dahulu. Ada dalam riwayat-riwayat lain sebut dia mengucap. Jadi macam mana nak masuk Islam? Nabi ajar mengucap dulu, lepas tu baru dia kata yang ini. Bermakna riwayat ini pun di bahagian ini dia ringkas, dibuat bahagian itu, sebabnya dia kena mengucap dahulu baru masuk Islam. Kalau tanpa mengucap masuk Islam terlebih dahulu, dia semayang ke, dia puasa ke, tak ada gunanya, tak jadi, tak akan masuk syurga juga. Sebab terlebih dahulu kena mengucap. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahawa untuk seseorang itu Islam, walaupun kemudiannya dikehendaki dia mengucap, tapi di peringkat awal itu dia dengan Allah sudah memadai dah. Walaupun dia tidak mengucap lagi, dia sudah dikira Islam dah. Katakanlah seorang kafir, dia tak tahu macam mana cara nak masuk Islam, tapi dia tertarik dengan Islam. Dia sudah fikir, sudah puas hati dah, dia sudah terima dah kira-kiranya Islam. Cuma dia tak mengucap saja. Kalau mati dalam keadaan itu macam mana? Kalau mati dalam keadaan itu macam mana? Ada dalam hadis-hadis disebutkan, dalam perang sahabat-sahabat tanya, macam mana kalau seseorang itu mengucap, dia kata la ilaha illallah, atau dia menyatakan dia Islam, bolehkah kita bunuh? Nabi SAW kata tak boleh. Setengah-setengahnya menyebutkan dia kata mengucap, setengah-setengah mengatakan tidak mengucap tak penuh, dia kata la ilaha illallah saja. Setengah-setengahnya mengatakan tidak, dalam hadis tersebut dia kata saya Muslim saja. Dia tak mengucap pun, dia tak tahu mengucap, tapi kira-kiranya dia sudah menerima untuk jadi Muslim. Sekiranya dia tahu itu syarat, dia akan mengucap pun. Tapi dalam keadaan dia ni dalam keadaan nak cepat, gopoh-gopoh nak menyelamatkan diri dia, dia hanya kata saya Muslim saja. Jadi tak jadilah orang Islam tu bunuh dia. Atau boleh kita bunuh dengan sebab dia tak mengucap. Mana kita tahu dia tidak nak mengucap? Mana kita tahu? Boleh jadi dalam keadaan ketakutan itu, dia hanya tahu orang Islam ni kalau sama Islam, dia tak boleh bunuh. Jadi dia pun kata begitu. Bolehkah kita bunuh? Tak boleh.
Sebab dia sudah Islam dah pada hakikatnya. Sama juga dengan di sini. Walaupun dia tidak mengucap, bila dia kata saya tidak akan tambah, mana dia akan buat benda-benda ni. Akan buat benda ni bermakna dia nak jadi Islam lah. Sudah kira dah juga dia ni sebagai Islam. Itu berdasarkan pendapat tu, maka kita tidak perlu kata ada sebarang ringkasan ataupun pembuangan di dalam hadis ini. Tak ada. Tapi sudah tentulah bila dia sembahyang tu dia tahu kok macam mana. Dalam sembahyang tu sendiri pun ada mengucap juga. Dalam sembahyang tu kira-kiranya dia sudah tahu ni, sebab Rasul itu wakil Nabi SAW sudah sampaikan kepada dia. Jadi dia sudah tahu dah, ini sembahyang, ini semua ni. Bila dia mengaku dia nak Islam, dia nak buat apa benda tu. Jadi seperti kalau dalam Quran, bila orang tu mengaku dia kata dia Islam, kita tak boleh bunuh dah. Bukan syarat kena kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak syarat itu. Bukan semua orang kafir tahu nak sebut begitu. Dan inilah kuncinya. Bukan semua orang kafir tahu. Dalam keadaan itu kita tak boleh bunuh, sebab kita kira dia sudah nak Islam. Jadi semua yang disebutkan di sini adalah rukun Islam. Dia kata saya tak akan tambah dan tak akan kurangi. Maksudnya kadar itulah, saya tak akan tambah. Boleh jadi setengah-setengah ulama kata kalau berjumpa dengan orang lain, orang tanya Islam, asas Islam yang ini, saya tak akan tambah dan tak akan kurangi. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan saya tak akan tambah dan tak akan kurangi, saya akan buat yang ini saja. Yang lain-lain saya tak akan buat. Yang lain-lain tak akan buat. Dan Nabi SAW tak kata apa pun. Bila dia pergi, bahkan Nabi SAW kata kalau dia benar, pasti dia masuk surga. Nak masuk surga ni mesti kena Islam dulu kan. Jadi kira-kira di sini tak ada mengucap, tapi Nabi SAW biarkan begitu. Dan kata dia ni pasti masuk surga. Maknanya jika kita nampak seseorang itu betul-betul dah nak Islam, cuma dia tidak tahu kunci nak masuk Islam tu kena mengucap, kita kena kira dia sebagai Islam dah. Terutama dalam keadaan gopoh-gopoh, dalam keadaan ketakutan ke, dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia tu mengucap dua kalimah syahadat, kita kena kira dia sebagai Islam dahulu. Gitu. Jadi dia pasti masuk syurga. Jadi nak masuk syurga ni berdasarkan pendapat yang kedua tadi, dia tidak syarat, tidak mesti kena banyak amalan sunat, puasa sunat, sembahyang sunat, lain-lain lagi, umrah dan lain-lain, tidak syarat. Kalau buat yang ini, yang asas ni saja pun Nabi sudah kata pasti dia masuk syurga. Pasti dia masuk syurga. Ini menunjukkan agama Islam ni yang dia tuntut sebenarnya yang wajib-wajib tu, yang asas tu. Yang sunat tu hanya sebagai tambahan dan kelebihan. Yang asas tu sudah dapat dengan yang wajib-wajib. Kalau seseorang tu buat rukun pun sudah dapat. Tapi ini bukan bermakna kita boleh buat kesimpulan orang ni akan dapat syurga. Nabi kata jadi syurga tu syurga yang paling utama ke? Dia tak sebut. Syurga yang paling istimewa ke? Dia tak sebut juga di sini. Cuma dia sebut dia pasti akan masuk syurga. Yang nak masuk syurga cukup dengan asas tadi. Tapi untuk dapat syurga yang istimewa, yang lebih daripada yang lain-lain, dia mestilah ada lagi amalan-amalan yang lain. Kalau tidak, apa gunanya Nabi SAW ajar? Bahkan dia kata kalau buat begini dapat gini-gini dalam syurga. Itu semua adalah keistimewaan, kelebihan yang seseorang itu akan dapat bila dia melakukan lebih daripada yang dia ajarkan ini. Ini yang diajarkan ini adalah asas, bukan sekadar itu saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga ulama yang mengatakan saya tidak akan menambah dan mengurangi apa yang tersebut itu. Maksudnya bagi dia, khusus untuk dia, memang dia boleh masuk surga. Tapi kalau orang lain tidak begitu.
Tidak semua orang itu. Ini satu keistimewaan untuk dia, yang mana kira-kiranya Nabi SAW tahu kan. Berapa banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis, ada Nabi SAW kecualikan untuk orang-orang tertentu daripada hukum biasa. Daripada hukum biasa. Ada sahabat yang tersalah berkorban. Dia korban sebelum bersembahyang hari raya korban. Nabi SAW kata, kalau sesiapa yang korban sebelum itu, dia jadi daging biasa lah, tidak jadi ibadat korban. Jadi dia ni kerana fikir nak bagi makan kepada keluarga dia, cepat-cepat dia korbankan binatang korban dia tu sebelum orang selesai bersembahyang hari raya. Dia sudah selesai, dia kata saya sudah buat macam mana wahai Rasulullah. Rasulullah SAW dia pun kata, tapi saya ada lagi seekor lagi. Seekor lagi itu dia sebutlah umur dia kira-kiranya tak cukup umur lagi. Walaupun tak cukup umur, dia lebih besar daripada yang cukup umur. Nabi SAW kata, boleh kamu sembelih yang itulah, tetapi orang lain tak boleh, kamu saja boleh. Khusus untuk dia. Dia ada kes-kes macam itu. Yang untuk orang lain tak ada, untuk orang-orang tertentu saja ada. Misalnya satu contohnya itulah. Tapi kalau orang lain tak boleh, dia saja dibenarkan. Sebab Nabi SAW tahu dia ni memang bermaksud baik, niatnya baik, cuma dia tersalah. Kerana nak cepat sangat tu, nak menggembirakan keluarga dia sembelih dulu. Tapi itu tak jadi. Dia tak jadi kalau tak dapat langsung peluang, sedihlah dia. Tapi kita tak boleh kira sedih itu. Kita sekarang tak boleh nak buat. Jadi kamu kesian kepada kamu dapat lah. Tak boleh. Ini hukum bukan boleh kita reka. Kalau Rasulullah SAW memang boleh. Ada ketikanya dia sebut ini khusus untuk kamu, dan tidak boleh an ahadin ba'dak, orang lain selepas kamu tak boleh sampai bila-bila pun. Begitu juga dengan orang ini. Bila dia kata dia tak akan tambah dan tak akan kurang, apakah bermakna agama Islam ni di masa Nabi tidak semakin bertambah? Semakin bertambah kan. Ada yang sebelum difardukan sembahyang 5 waktu ni, ada yang meninggal dah. Artinya dia tak sempat dengan fardu 5 waktu ni sembahyang, tak sempat. Ada yang tak ada dengan fardu zakat, tak ada dengan haji. Tapi mereka tu, adakah dalam akidah dia, dalam kepercayaan dia, kalau ada tambahan dalam agama, nanti kemudian diwajibkan ini, kemudian ini pula, dalam akidah dia tak mau tambah kalau memang itu wajib. Seseorang mukmin tentu berkata dia akan ikut sajalah. Sebanyak mana pun tambahan, dia akan ikut saja. Ini nampak macam pelik juga ni, dia tak akan tambah. Kalau tak akan tambah tu maknanya segala kewajipan yang lain yang datang kemudian dia tak akan tambah. Gitu. Jadi macam mana? Tapi setengah ulama kata ini khusus untuk dia. Kalau dia tak buat benda lain pun, dan yang tersebut di sini memang rukun Islam dah pun, memang dia dikecualikan. Orang lain tidak begitu. Ada yang ulama yang berpendapat begitu. Kalau kurangi, aku tidak akan kurangi pun, dia ada kemungkinan juga sebenarnya. Dalam sejarah Nabi SAW ini, ada yang dikurangkan, ada ada yang ditambah. Yang dikurangkan dahulu, kalau nak bercakap dengan Nabi SAW kena bagi sedekah, itu tidak wajib lah. Yang dahulu wajib sembahyang ini, kemudiannya tidak wajib. Misalnya sembahyang tahajud kepada Rasulullah SAW wajib, kemudiannya mengikut setengah-setengah ulama tidak wajib. Jadi dikurangi, makna dikurangi. Yang dahulunya kena buat begini, kemudiannya tak ada, itu makna kurang. Lebih kurang itu akan sentiasa ada. Apa maknanya? Dia kata saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Tidakkah ini akan menjejaskan iman dia juga? Sebab ada perubahan. Yang dulu begini, kemudian masuk itu tak ada. Itu makna kurang lah. Dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, kemudian tak ada itu. Tak boleh dah nak menghadap kepada Baitul Maqdis tu, sebab sudah masuk. Jadi dia mesti ikut perubahan itu. Begitulah keadaan orang Islam
di zaman Nabi SAW. Kalau zaman kita ni lain, kita sudah hukum, sudah siap semuanya. Tapi di zaman Rasulullah SAW tidak begitu. Namun bila orang ni kata, saya tak akan tambah, saya tak akan kurang, Nabi tak kata apa pun kepada dia. Bahkan kata dia pasti masuk syurga. Macam mana ni? Jadi sebab itu setengah ulama dia tak mahu terima pendapat tadi. Sebab apa? Dia mesti kena ada lebih kurang tu kena terima. Maka dia kata ini khusus untuk dia. Orang lain memang tak boleh. Sebab apa, memang ada lebih, ada kurang tu. Dengan sebab itu dalam masalah ni, masing-masing ulama dia jawab tak sama. Ada yang mengatakan pula, saya tak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi apa yang disebut oleh Rasulullah ni. Maksudnya dalam menyampaikan kepada orang lain. Dia ni macam wakil dia lah, wakil orang dusun, orang hulu ni. Pendakwa Rasulullah sudah pergi bertemu dengan puak-puak dia. Jadi dia pergi seorang nak pastikan, kira-kira mungkin dia ketua di kalangan masyarakat itu. Jadi dia kata begini, sebenarnya maksudnya bukan tak mahu tambah tu kalau ada hukum bertambah, atau tak mahu kurang kalau masuk dia tak mahu terima. Bukan itu, mana boleh tu. Yang mungkin adanya, dia tak akan tambah, tak akan kurang tu dari segi menyampaikan kepada orang lain. Ini dia dengar sendiri daripada Rasulullah SAW. Sebagaimana sahabat yang menyampaikan kepada dia, tidak menambahkan, tidak kurang. Dia cakap betul-betul seperti yang Rasulullah ajar kepada dia. Sebab itu bila dia pergi tanya, Rasulullah kata betul. Betul. Tak ada satu pun yang Rasulullah kata itu tak betul. Sebab apa? Sebab sahabat itu betul-betul menyampaikan seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi dia pun nak buat macam itu jugalah. Dia tak akan tambah. Ada pula yang mengatakan, ini macam-macam pendapat ulama kan, yang mengatakan saya tak akan tambah tu macam mana? Kalau fardu 5 waktu, 5 waktu saya tak akan tambah jadi 6 waktu. Sembahyang fardu. Atau saya tak akan tambah tu maksudnya sembahyang zuhur, katakanlah 4 rakaat dalam keadaan biasa, saya tak akan tambah jadi 5, dengan maksud mengharapkan lebih banyak rakaat tu lebih banyak pahalanya ke, atau Allah lebih suka ke? Tidak begitu. Sebanyak mana yang diajar oleh Rasulullah, itulah yang saya akan buat. Saya tak akan tambah lebih daripada itu. Kalau subuh 2 rakaat, saya tak akan tambah jadi 3. Walaupun ada juga sembahyang 3 rakaat, sembahyang maghrib, masanya pun lebih kurang juga. Yang ini selepas jatuh matahari, iaitu sebelum naik matahari, dekat-dekat juga. Tapi dah Rasulullah SAW kata sembahyang subuh 2 rakaat, saya akan buat 2 rakaat, saya tak akan tambah jadi 3. Walaupun ada contohnya yang 3 tu, saya tak akan kurangi. Sembahyang subuh 2 rakaat, saya tak akan kurangkan dia jadi 1 rakaat. Itu maksudnya. Kalau macam tu, maknanya dia akan pegang agama betul-betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Patutlah Nabi SAW kata, kalau dia betul-betul macam tu, dia pasti masuk syurga. Itu yang lebih sesuai sebenarnya. Yang lebih sesuai macam itu kan? Kalau nak kata tadi dia tak akan tambah dalam keadaan ada perubahan hukum selepas itu, ataupun tidak akan mengurangi dalam keadaan ada hukum yang kemudiannya kurang, itu tak berapa tepat. Kalau nak kata khusus untuk dia pun tak berapa tepat. Yang lebih kuatnya kita kata yang tadi, yang tadi. Jadi ini semua kelebihan orang yang mengikut agama Islam dengan betul, dengan tepat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia ada keistimewaannya. Keistimewaannya sangat besar, iaitu pasti mendapat syurga. Pasti mendapat syurga. Dan hadis ini juga menunjukkan kelebihan orang yang menyampaikan agama seperti mana yang betul-betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tanpa lebih kurang, tepat dengan tepat. Nak tepat ni payah juga. Payah juga kadang-kadang nak tepat ni. Kita rasa tepat dah begitu. Tetapi yang sebenarnya tidak tepat. Kelebihan tepat.
Bagi saya misalnya, kepada setengah-setengah masyarakat kita, orang kita, dia kata kalau tak pakai kubiah, fasik jadinya. Itu tidak tepat. Tak tepat itu. Jadi ajaran Nabi SAW sebenarnya macam sudah diselewengkan. Fasik-fasiknya benda besar. Tak boleh terima dia jadi saksi dan sebagainya, banyaklah. Jadi betul ke begitu? Kalau kita nak tengok di zaman Rasulullah SAW, semua orang pakai kepiah, pakai serban. Itu cerita lain, banyak. Sebab itu kita kena kaji. Betul-betul nak sampaikan kepada orang ramai itu jangan jadi seperti agama lain, di mana yang tidak jadi tanda sebenar itu dijadikan tanda yang sebenar. Misalnya orang Sikh, jadi ini serban itu tanda agama lah, lebih lah. Kalau kita anggap begitu, tetapkan begitu, kena ada dalil yang kukuh. Bagi kita orang Islam tak boleh mudah-mudah. Sebab bermakna kita tidak sampaikan sebagaimana yang dikehendaki sebenarnya. Kita ada menokok tambah, sama ada kita kurangkan atau kita lebih. Yang tidak wajib kita buat macam wajib. Itu bahaya. Ini kelebihan kepada orang yang menyampaikan agama betul-betul seperti yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Kalau kita nak kira serban, Abu Jahal pakai serban. Kita ingat Abu Jahal tak pakai serban. Kalau nak kata Islam tu letak nak jadi janggut, Abu Jahal janggut. Jadi bukan di situ sebenarnya Islam ni kan. Walaupun nak mengikut sunnah, zahir Nabi begini-gini penampilan dia, tidak salah kita nak ikut, tapi nak kata ini tanda, kalau tidak jadi kurang keislaman seseorang itu, tak boleh. Bukan terletak di situ. Apalagi kalau nak kata dia fasik, itu perlu kena ada dalil yang kukuh. Kena ada dalil yang kukuh. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi SAW misalnya, walaupun benda tu kecil pun dia jadi besar tu. Besar. Sebab berapa ramai sahabat yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi tengok rambut dia ni tidak terurus. Nabi suruh dia pergi uruskan rambut dia, betulkan rambut, kemaskan rambut. Lepas tu baru masuk. Kalau dia pakai serban tutup, mana Nabi nak tahu rambut dia tu tidak terurus? Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain, banyak sangat, bahawa benda ni bukan ketentuan sebenarnya. Kalau kita buat sebagai ketentuan, itu tak kena lah sebenarnya. Tak kena. Padahal itu pakaian orang Arab, seperti Abu Jahal, dia pun pakai serban juga. Setengah-setengah orang dia keliru dengan setengah-setengah hadis yang sebut tanda orang Islam pakai serban dengan kopiah, dia keliru. Inilah sebab tak belajar hadis betul. Kalau belajar hadis betul, tak keliru. Misalnya dalam Abu Daud ada sebut farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'ala al-qalamis. Beza di antara kita orang Islam dengan orang musyrikin ialah serban di atas sokok ataupun kopiah lah. Pakai serban di atas kopiah. Zahirnya ada, betul, zahir. Tapi apa maksud dia sebenarnya? Apa maksud dia sebenarnya? Itu kena mendalami terlebih dahulu sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Yang pertamanya, setengah-setengah ulama mengatakan hadis itu tidak sahih. Bila tidak sahih, tak boleh buat dalil. Yang kedua, siapa yang dimaksudkan musyrikin itu? Siapa? Adakah semua orang kafir? Kalau semua orang kafir, termasuk kafir Mekah, mereka pakai serban, pakai kopiah. Tak kena kalau kata itu tanda yang membezakan. Tak boleh tidak. Orang Islam mesti kena begitu. Itu silap. Sebenarnya Nabi SAW kata begitu dalam konteks lain, apabila berperang dengan orang-orang ajam, di mana orang ajam yang bukan Arab ni tak pakai kopiah, tak pakai serban. Seperti mana tentera kan, dia ada pakai topi yang khusus, baju yang khusus. Ini kawan-kawan kita, ini bukan kawan kita, dia tahu lawan dia, sebab bajunya macam lain, topinya macam lain. Begitu juga dengan Rasulullah SAW di sini sebagai tanda apabila pergi nak berperang dengan orang-orang ajam. Ini tandanya yang membezakan kita, supaya kita tidak bunuh sama-sama kita lah. Jadi ini pakaian semasa perang, dia khusus, bukan untuk semua keadaan.
Dengan arti kalau orang tak buat begitu jadi fasik. Tidak begitu. Inilah benda-benda yang kita kena tengok. Kadang-kadang jadi sikap melampau tu. Sikap melampau tu bukan tak kena pada tempatnya. Sama juga dengan orang kata kalau berus gigi tak berus dengan kayu suki itu tak dapat pahala. Sunnah tak dapat. Sebab Rasulullah SAW tak pernah berus gigi dengan berus kita sekarang. Memanglah mana Rasulullah nak guna berus gigi kita seperti sekarang ni. Zaman dia zaman mana? Seperti mana Rasulullah SAW tak pernah guna lampu ni lah. Dia guna pelita. Jadi kalau kita kata begitu, tak boleh guna lampu ni sebab dia tak pernah guna lampu ni. Macam tu lah jadinya. Padahal itu cerita lain. Cerita lain. Sebab itulah ulama-ulama bahagikan dalam masalah sunnah ni, dia ada sunnah tashri'iyah, ada ghairu tashri'iyah. Mana ada yang berkaitan dengan agama, kita terikat dengannya. Ada yang tidak. Tak boleh kita semua yang Nabi buat itu kita nak buat zahir seperti zahirnya dan menganggap di situ ada kelebihan. Misalnya Nabi makan roti, jadi kita makan nasi tak ada kelebihan lah, tak dapat pahala lah. Kita kena makan roti juga, kena belajar semua buat roti. Isteri-isteri rumah tu kena belajar semua buat roti, baru nak dapat pahala macam Rasul. Tidak, itu tidak dikehendaki kita ikut yang itu. Sebab itu sunnah ghairu tashri'iyah. Orang kafir pun macam tu juga. Abu Jahal, Abu Lahab makan apa? Dia makan nasi ke? Tak. Dia makan roti juga. Itu benda yang kita kena faham. Kadang-kadang orang bawa agama di dalam masyarakat ni, benda-benda macam tu dikaitkan dengan agama. Padahal tidak semestinya Rasulullah SAW sendiri buat, kita kena buat macam tu. Dia perang pakai pedang, jadi kita nak pakai pedang? Tak boleh. Dia perang Khandaq, dia gali parit seluruh sekeliling Madinah, jadi kita nak gali parit juga. Tak ada maksud. Memang Nabi buat, tapi itu bukan sunnah tashri'iyah dengan arti kita diminta mengikut panduan itu. Tidak. Itu bergantung kepada keadaan kita sendiri dapat menilainya. Kalau zaman dahulu betul lah nak gali parit itu, sebab orang pakai kuda, berjalan kaki, itu saja. Dia nak masuk dalam Madinah tu, kuda dia mesti jatuh dalam. Bila dia jatuh, senanglah kita nak tetap dia, nak tikam dia, nak panah dia. Dan tidak mudah kuda tu nak naik sebab kali parit tu dalam. Tapi kalau macam sekarang ni, orang pakai peluru berpandu, kapal terbang, helikopter, dia boleh masuk juga. Kita kali itu sia-sia saja. Padahal Nabi SAW buat kan. Tidak semestinya Rasulullah buat, kita kena buat. Ada kalanya kalau kita buat salah kita, sebab bukan begitu yang dia maksudkan. Inilah maksud. Tak mahu tokok tambah, tak mahu tambah, tak mahu kurang. Betul-betul seperti yang dia. Agama ni kita sampaikan. Jangan yang remeh-temeh benda kecil macam tu kita kaitkan dengan agama. Setengah-setengah tu memang begitu. Jangan tak dapat pahala kalau kita berus gigi dengan benda biasa. Ataupun kalau dapat putas banyak pahala kalau kita pakai kayu suki. Padahalnya kita tengok orang kafir tak berus gigi lah maksudnya. Kalau tak berus gigi semua jadi mesti jadi tak ada. Kalau orang kafir mesti rongak, tak ada gigi semua. Sebab apa rosak gigi kalau tak berus gigi? Maklum itu. Jadi mereka berus gigi dengan apa? Mereka pun pakai kayu tu juga. Sebab itu alat untuk berus gigi pada masa itu. Jangan kita ikatkan agama ni dengan benda-benda macam ni. Sebab bagi saya kalau benda-benda macam termasuk dalam ni, termasuk dalam menokok tambah ajaran agama. Sahabat dia jadi lebih, dia kata saya tidak akan tambahkan dan tidak akan mengurangi apa yang Nabi ajar. Saya akan bawa yang itu betul-betul macam itu. Baru tidak mengelirukan. Kalau tidak cukup mengelirukan. Jadi kita kata mestilah ini kita ingat masalah berus gigi ni sebelum itu orang kafir guna benda lain. Nabi SAW yang ajar kita guna kayu Arab. Dia yang mula-mula ajar. Kita ingat begitu. Silap tu. Silap. Orang kafir semua pun guna itu juga. Cuma kita kata itu kelebihan dia banyak. Jadi orang kafir tak tahu kelebihan ke? Apa-apa, khasiat apa-apa. Kalau sekarang ni orang kafir lah, kita belajar dengan dia lah, tahu vitamin ini, vitamin ini.
Orang kafir pun dia tahu dia untuk kebaikan dunia dia. Jadi kalau dia pakai benda-benda itu, dan Rasulullah SAW pakai benda-benda ini menunjukkan benda itu bukan ada kaitan dengan agama. Ya, kecuali kalau nak makan baca bismillah. Itu agama. Itu sunnah tasyri'iyah. Makan ada beza, kiri kanan. Kita makan udara kanan. Itu tasyri'iyah lah. Itu memang dia ajar kita supaya mengikutnya. Tetapi kalau makan roti, itu tak ada kena. Pakai kain, di zaman Nabi, sahabat-sahabat pakai kain, bukan pakai seluar. Seluar itu bukan budaya Arab asalnya, budaya Parsi. Tapi Nabi SAW terima juga. Sebab Rasulullah ni dia bersikap terbuka, nak ajar sahabat-sahabat dia terima apa yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW terima bila orang hadiahkan seluar kepada dia. Seluar tu bahasa Arab pun sekarang sirwal. Silwar itu bahasa Parsi asalnya, syalwar. Bahasa Melayu seluar, bahasa Arab sirwal. Sama. Dia ini budaya Parsi, daripada situ datang. Tapi Nabi terima kalau benda tu baik. Dan sahabat-sahabat selama mana yang pakai, walaupun mengikut budaya Arab yang asalnya pakai kain. Ini tak ada kena-mengena dengan agama sebenarnya. Tidak kata pakai kain itu lebih mulia, lebih dapat fadilat banyak kalau sembahyang dan sebagainya. Tak ada semua. Tak ada. Setengah-setengah orang kita kadang-kadang dia keliru dengan benda-benda macam ni. Bila nak sembahyang dia ambil kopiah letak kepala. Bila nak sembahyang dia pakai serban. Kononnya ini dapat pahala lebih. Padahal tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebutkan kelebihan pakai serban bila sembahyang. Tak ada. Tapi oleh kerana dalam masyarakat kita ni kita tersebar dengan meluas, cerita-cerita yang benda-benda macam ni, remeh-temeh ni dikaitkan dengan agama, orang anggap ini agama. Ini bagi saya termasuk dalam menunggu utama. Sepatutnya tidak begitu, tak berlaku begitu. Jadi itulah antaranya. Sikit lagi, muka surat 12 tu pengajarannya, antara pengajaran dalam hadis ini, kata Syekh Abu Amr Ibn Salah, di dalam hadis ini terdapat kebenaran tentang apa yang dipegang oleh para ulama hadis tentang mukminnya orang-orang awam yang bertaklid, dan mereka cukup hanya dengan meyakini kebenaran ajaran Islam secara pasti dan tanpa ragu. Inilah menunjukkan Islam ni simple, mudah, ringan, tak ada susah. Dalam bab agama, dalam bab akidah pun dia tak ada soal-soal banyak. Macam kita sekarang ni kadang-kadang lebih-lebih. Itulah yang lebih-lebih itu banyak. Ada yang kata kalau kamu tak tahu sifat 20, iman kamu tak diterima, tak sah iman kamu. Misalnya, biasa kita dengar kan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, orang baru tanya tentang Islam, baru masuk Islam, Nabi SAW tanya, Allah di mana? Dia duduk di langit. Nabi SAW kata dia sudah mukmin. Kalau Nabi SAW kata dia mukmin, siapa kita nak katakan dia tidak mukmin? Bila Nabi SAW ajar sifat 20 misalnya, saya tidak mengatakan belajar sifat 20 itu salah, tidak. Sifat 20 itu sebenarnya cerita Allah itu ada, Allah itu sedia, Allah itu berkuasa. Itu memang ada pun dalam Quran. Tetapi kaifiat dengan sebut begitu, seseolah dengan cara itu baru sah. Kalau tidak, tak sah. Itu yang kita pertikaikan. Benda tu ada, benda tu ada. Tapi Nabi SAW tak pernah tanya, kamu pergi dengan sahabat aku ni belajar sifat 20, ada macam tu? Tak ada. Atau dia tanya, Tuhan tu apa sifat dia? Ini beberapa sifat kamu kena tahu. Sifat 13 misalnya. Tak ada semua ni. Bila begitu, tidak boleh kita katakan tak sempurna iman dia, ataupun tak sah akidah dia kalau dia tidak begini-begini. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis tak ada benda-benda macam itu. Tapi Nabi sudah terima dia, bahkan kata dia ahli syurga. Bila kita kata iman dia tak sah, bermakna dia tidak layak masuk syurga.
Itu kan sudah bertentangan. Sudah bertentangan. Jadi ini menurut salah kata orang awam ni cukup sekadar itu saja. Dia dengan dia percaya sudah cukup sekadar itu. Yang lebih-lebih lagi itu belajarlah seterusnya. Belajarlah. Kalau nak tahu sifat Allah pun bukan 20 saja, banyak. Banyak lagi. Maksudnya kita kena terimalah apa yang ada dalam agama ni disebutkan sebagai sifat Allah, dia kita terima. Kalau orang kata 99 nama Allah itu sifat dia, sekadar itu saja, pun tidak, tak betul. Nama Allah lebih lagi daripada itu. Dalam Quran sendiri pun sebut yang tak termasuk dalam 99, lebih lagi daripada itu. Jadi apakah itu bukan sifat Allah? Padahal dalam Quran sebut sebagai sifat Allah, Ghafirid dzam wa qabilit taub. Itu sifat Allah. Dzit taul, itu sifat Allah. Ini semua ni kita kena faham benda-benda begini. Dan kalau ada perbezaan dalam masalah ni, tak jadi masalah. Tak jadi masalah sangat. Yang pentingnya Allah itu maha sempurna. Maha sempurna. Allah maha berkuasa. Mana-mana yang ada disebut dalam Quran, itu terima. Dan tak perlu kita bertegang lah dalam masalah ni sebenarnya. Tak perlu bertegang. Hakim membuat kesimpulan bahawa elok bermusafir dan berjalan untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Ini dari sudut hadis saja. Sebenarnya kalau kita tak puas hati atau kita nak pastikan lagi, boleh. Tidak bermakna bila kita tanya kemudian tu mana kita ragu. Tidak. Untuk menguatkan lagi ilmu kita, boleh kita pergi tanya yang asal tu, yang lebih utama lagi. Itu boleh. Ini salah satu buktinya. Padahal bila Nabi SAW hantar utusan dia, kiranya kalau orang menerima Islam dengan utusan dia, wakil dia, sudah memadai dah. Sudah memadai. Tapi kadang-kadang manusia ni dia nak berjumpa dengan Tuhan dia tu sendiri. Dia tak puas hati. Bukan tak puas hati itu dengan hati dia tak boleh dapat yang dia nak tu. Tak sempurna, dia tak jadi mukmin, dia tidak begitu. Jadi boleh dia buat benda, pergi susah-susah tu boleh. Dan dia dapat pahala kerana itu. Dia dapat pahala kerana bersusah payah. Itulah antara pengajarannya. Kemudian banyak lagi kalau kita nak keluarkan pengajaran daripada hadis ini, banyak lagi lah. Beradab apa semua tu masuk semua lah. Kemudian seterusnya, hadis yang seterusnya, ada satu orang tu Nabi SAW dalam perjalanan, dia sekat tau. Dia pergi halang Nabi SAW. Jadi Nabi kena berhenti dengan unta dia. Jadi sahabat-sahabat nanti tengoklah apa dia nak buat tu, kenapa sekat, kenapa dia halang perjalanan Nabi. Rupanya bila Nabi berhenti, dia pergi turun pegang tali unta Nabi SAW. Lalu dia kata, ajarkan kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkan daku ke syurga dan menjauhkan daku dari neraka. Jadi kira-kira ini orang ni dia sudah Islam. Sebab itu dia kata amalan yang boleh mendekatkan aku ke syurga, menjauhkan aku dari neraka. Dia sudah tahu dah syurga neraka, dia sudah terima. Dia tahu Nabi SAW dia ajar benda macam tu. Artinya Islam dia sudah terima, cuma dia tak tahu sekarang ni apa amalan yang boleh mendekatkannya ke syurga dan apa amalan yang boleh menjauhkannya dari syurga, dari neraka, menjauhkannya dari neraka. Itu saja yang dia nak tahu. Jadi kira-kiranya dia tidak selalu bertemu dengan Rasulullah SAW lah. Bila Rasulullah lalu di situ, dia dapat keluar, dia pergi nak tanya. Jadi ini bijaklah cara tanya tu. Memanglah amalan tu banyak, tapi yang mana yang cepat kalau kita kata, atau dapat istimewa ke, ataupun mendekatkan kepada syurga.
Nabi SAW pun bila ditanya begitu, berpaling tengok kepada sahabat-sahabat. Dia kagum dengan pertanyaan orang ini. Kalau nak tanya-tanyalah macam ni, kira-kiranya mampu cerdik. Sebab orang ni semua nak untungkan. Kalau boleh nak kerja sikit, dapat untung banyak. Apa perlu kita bekerja banyak-banyak? Kalau boleh dapat pun sikit, penat saja. Kalau memang kita boleh dapat dengan senang, dengan mudah, banyak, itulah sepatutnya jalan yang kita ambil. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik dari segi zikir, dari segi apa pun, itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Dari segi dunia ni pun, kita pun begitu kan. Itulah yang lebih baik, lebih ringkas, lebih tidak memenatkan ringan, tapi dapat banyak. Itu semua orang nak begitu. Tiba-tiba kalau satu orang tu dia cari yang susah, payah, dapat sikit. Takkanlah orang nak kata cerdik. Isteri Nabi SAW, Juwairiyah, duduk, dia berzikir, duduk tempat semaya aja. Nabi pergi ke mana-mana. Bila balik, kamu di sini lagi? Kamu di sini lagi? Dia kata dia duduk baca gini-gini. Oh, kata dia, kalau kamu baca ini saja, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu baca ini saja lebih baik lagi daripada selama kamu duduk lama. Ringkas. Tengok Nabi aja yang mudah tapi dapat banyak. Itu nak dapat akhirat pun begitu, nak dapat dunia pun begitu. Itu yang diajar. Tak payah. Tak payah duduk lama-lama situ. Lepas tu Nabi SAW kata, sesungguhnya dia mendapat taufik. Taufik tu artinya Allah SWT bagi dia nampak sesuatu yang menguntungkan dia. Itu makna taufik. Sesuatu kebaikan dunia akhirat. Itulah taufik. Nak terfikir, nak timbul fikiran macam tu ni, kena pertolongan Allah. Itulah taufik. Kemudian Nabi SAW tanya dia pula, apa kamu kata tadi? Bukan dia tak ingat sebenarnya. Dia dah suruh sahabat-sahabat dia dengar. Dia pun ulang pula, itulah yang dia tanya. Itulah yang dia tanya. Nabi SAW kata, sembahlah Allah dan jangan menyemutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat, dan hubungkanlah rahim. Yani apa ni? Jagalah hubungan keluarga kamu. Jagalah hubungan keluarga kamu. Apabila jadi yang kamu nak tanya tu maksud kamu sudah selesai. Jadi sekarang dia lepaslah. Untuk saya nak pergi lagi tu, nak pergi lagi, ada maksud lain lagi. Itu cerita. Jadi sahabat ini jelas kita tengok dia ni sudah Islam. Dia nak tanya apa amalan dalam Islam yang mendekatkan kepada syurga. Jadi sembah Allah atau mengabdikan diri kepada Allah dengan tidak menyemutukannya dengan sesuatu. Inilah yang mendekatkan seseorang dengan syurga. Jangan ada unsur syirik, sedikit pun jangan ada. Bila buat sesuatu amalan ikhlas kerana Allah SWT semata-mata, jangan ada sedikit pun unsur syirik. Inilah sebenarnya yang Nabi ajari. Inilah tonggak ajaran Islam, tauhid. Lawannya syirik. Lawannya syirik. Tauhid mana? Satu Tuhan, esa Tuhan, satu sungguhlah. Dalam Quran pun ajab itu, wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap tu makhluk, semua ada tandingan, ada bandingan, ada lawan, semua ada. Dia ada sudut-sudut. Allah saja yang tak ada. Kalau dia kata yang super kan, dia tak ada. Tak ada. Itulah yang tunggal. Kemudian Nabi SAW selalu ajarkan apa benda dia ada unsur ini. Nak ada unsur ini, biar kejam, biar kemas dalam jiwa. Sebab itu dia suka witir. Sembahyang witir 2, ada rekunya. 1
satu tau. Itu tunggal. Isyarat kepada Allah. Ibadat pun begitu. Bukan ibadat saja. Kalau nak istinja kira nak bersihkan najis lah. Di zaman Nabi SAW itu susah banyak sebab tak ada air. Jadi cara guna, diajarkan guna 3 batu. Lepas tu kalau sudah suci dengan 3, 4, dia sudah tambah lagi biar 5. Dia nak ganjil untuk mengingatkan kepada Allah SWT. Kalau makan dah 2, tambah 1 lagi, biar 3 jadi 3 biji tamar. Semuanya nak suruh kita ingat Tuhan yang besar, nak ingat makhluk dan Allah. Semua begitu ajaran dia. Dan dia cukup jaga, takut jadi syirik. Sehingga kalau seseorang itu dekat nak mati, diajarkan, ditalqinkan. Diajarkan apa? Maka da akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, di mana Muhammad Rasulullah. Padahal mengucap kena ada 2 kalimah syahadat kan. Bila nak mati, dia kata la ilaha illallah. Kita pun kalau nak ajar orang nak mati macam tu, sebut la ilaha illallah saja. Kenapa? Sebab nak bagi dia ingat betul tauhid. Takut-takut sebut Muhammad Rasulullah, jadi timbul yang lain pula. Macam setara ke? Ini pun boleh kita kena harap juga? Tak boleh. Allah saja. Itu maksudnya. Jadi jaga tauhid itu sampai begitu sekali dalam Islam. Sebab apa? Sebab agama-agama lain semua rusak. Rusak kerana Rasul lah. Kerana Rasul macam mana? Dia tidak Allah saja. Rasul tu jadi anak Tuhan, jadi sekutu Tuhan, disembah sebagai salah satu daripada semua macam tu agama mana-mana pun. Yang selamat agama Islam satu saja, yang betul-betul tauhid. Nabi SAW ajar tu dari semua sudut, kawal tauhid. Itu maksudnya. Dengan sebab itu dia kata jangan menyengutukannya dengan sesuatu. Menyengutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sembahyang, bayarlah zakat. Ini yang biasa kita tahu. Tadi pun sudah ada juga sebut. Ini yang asas. Kalau kita buat benda ni, mendekatkan kita ke syurga dan menjauhkan dari neraka. Dan jaga hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yang nak dijaga tu siapa? Termasuklah anak isteri, saudara mara, kena jaga. Jaga tu setakat yang diperlukan, yang sesuai. Kalau ada isteri tu lebih lagi. Yang lain-lain pun kita jaga juga. Jaga tu sesuai dengan keperluan. Misalnya kalau dia sakit, kita pergi ziarah. Dia susah, kita bantu. Kita bertanya khabar tentang dia. Itu maknanya silaturahim. Jaga hubungan keluarga. Jadi ini termasuk dalam wajiban seseorang Islam. Dan dituntut dalam Quran banyak sekali. Dituntut jaga hubungan keluarga. Jadi keluarga ni, kalau dia tidak Islam sekali, kena jaga. Apa lagi kalau Islam? Mak ayah kena jaga. Kena jaga. Dengan sebab itu bagi saya lah, kecuali kalau ada maksud lain lah, saya tak kisah. Kalau setengah-setengah orang tu kan, dia bawa agama ni, dia kata kalau orang kafir masuk Islam bin Abdullah, bagi saya itu menyebabkan ibu bapa terkilat, terasa. Dia rasa bila masuk Islam ni orang, anak dia dah tak mengaku dia sebagai ayah lagi. Kecil hati. Sedangkan Allah berpesan dalam Quran supaya berbuat ma'ruf kepada dua ibu bapa.
walaupun dia syirik, walaupun dia tidak Islam. Kecuali kalau kita kata, kalau buatnya kita kata sebut memang di kalangan mereka tu dia tidak binkan kepada ayah, tapi nama keluarga. Kita masukkan juga yang itu tak apa lain. Macam tempat kita ni ada juga macam tu kan. Misalnya nama dia tu nama Islam, dia nama keluarga dia tu Yong ke Chong ke misalnya, dimasukkan juga untuk mengetahui, untuk menyenangkan urusan pentadbiran kenegaraan. Jadi kita nak tahu dia ni orang Islam asal ke tidak. Bila kita tahu, untuk bagi pertolongan kepada dia, untuk bagi bantuan dan sebagainya, apa yang perlu. Jika begitu, tak apalah, sebab mereka pun tidak binkan kepada ayah, dia pakai nama keluarga. Setengah-setengah bangsa tu dia pakai nama keluarga, bukan nama ayah dia. Tapi kalau yang pakai nama ayah dia, kita buangkan nama ayah dia, kita kata letak tempat ayah dia itu Abdullah, bagi saya itu satu kesilapan, tidak ada dalil dalam syariat. Sebab apa? Tengok sahabat-sahabat ramai mana yang masuk Islam, bapa dia tu tidak Islam, dia bin kepada bapa dia juga, tak ada bin Abdullah. Apalagi kalau kita kaitkan bin Abdullah itu kononnya Nabi SAW mengaku orang yang masuk Islam itu sebagai adik-beradik dia. Bila saudara dia, adik-beradik dia, Nabi itu Muhammad bin apa? Bin Abdullah. Jadi sebab itulah kafir itu bin Abdullah, bin ayah Nabi. Sebab Nabi mengaku itu adik-beradik dia. Itu silap. Tak ada dalil, tak ada hadis pun macam itu. Tak ada hadis pun macam itu. Jadi kita kena jaga semua ni. Kita kena jaga semua ni. Sebab Allah SWT pesan supaya buat baik kepada dua ibu bapa. Dua ibu bapa ni termasuk dalam silaturrahim. Tak kena bila masuk Islam kita tak pergi putus hubungan dengan dia, tak. Bukan begitu cara. Jadi silaturrahim ini luas. Tengok Rasulullah SAW, dia bagi kepada Sayyidina Umar kain sutera. Sayyidina Umar kata, kenapa bagi kepada saya kain sutera? Dah tahu dah, kamu juga yang ajak kain sutera, dia tak boleh pakai lelaki. Nabi SAW kata, tidak semestinya bila aku bagi kepada kamu tu, aku nak suruh kamu pakai. Kamu kan ada keluarga. Dia sebut keluarga tu keluarga yang bukan Islam. Jadi boleh buat baik dengan keluarga yang bukan Islam. Apalagi kalau Islam. Jadi begitulah. Ataupun kalau kepada perempuan misalnya, bagi kepada Sayyidina Umar kain sutera, dia tak boleh pakai. Tapi dia boleh bagi kepada isteri dia kan, anak dia yang perempuan. Tak mesti dah. Bila bagi kepada seseorang itu berarti nak suruh dia pakai. Tak mesti begitu. Tapi dalam hadis dia sebut, dia teringat kepada keluarga dia yang bukan Islam, dan itu tidak salah, termasuk dalam silaturrahim juga, luas silaturrahim. Jadi rasanya tadi pun pengurusi kata pukul 12, ni pukul 12 lebih lah. Hanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam.